Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Anda bersama saya di Laila Kadir dalam Berita Pagi. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim akan menghadiri sidang kemuncak tergempar Pertubuhan Kerjasama Islam OIC kali ke-8 di Riyadh, Arab Saudi hari ini. Sidang kemuncak itu akan membincangkan serangan, kekejaman dan ketidakperikemanusiaan rejim Israel yang berterusan ke atas Palestin. Dihoskan oleh Putera Mahkota Arab Saudi yang juga Perdana Menteri Muhammad bin Salman, sidang kemuncak itu akan turut dihadiri pemimpin dan wakil negara anggota OIC. Kenyataan Menteri Luar memaklumkan sidang kemuncak tergempar itu hasil daripada kerjasama utuh Datuk Seri Anwar bersama beberapa pemimpin OIC. Semasa sidang kemuncak itu, Perdana Menteri akan menyatakan pendirian tegas Malaysia mengenai usaha segera untuk menamatkan tindakan pembunuhan beramai-ramai Israel terhadap rakyat Palestin dengan krisis kemanusiaan masih berlarutan. Selain keperluan utama bagi negara anggota OIC dan seluruh masyarakat antarabangsa untuk membantu menangani nasib dan penderitaan rakyat Palestin. Sidang kemuncak itu dijangka akan menerima pakai satu dokumen hasil. Dalam pada itu, pesawat kargo khas yang membawa penghantaran kedua bantuan kemanusiaan sumbangan Malaysia untuk rakyat Palestin menerusi Ops Ihsan berlepas ke lapangan terbang antarabangsa Al-Arish, Mesir malam tadi. Pesawat itu berlepas kira-kira 11 malam dari Terminal Kargo KLIA membawa barangan keperluan utama seberat 20 tan. Ia termasuk makanan, barangan bayi serta perubatan. Inilah kelebihan kita di Malaysia bila berlaku saja bencana bukan saja dalam negara tapi juga di luar negara. Keprihatinan rakyat Malaysia inilah yang sebenarnya mengukuhkan semangat kesukarelaan, semangat untuk memberi sumbangan dan rasa simpati kita. Inilah yang mampu kita laksanakan dan sebagai mewakili kerajaan Malaysia, saya sekali lagi mengucapkan terima kasih kepada semua. Penghantaran kedua itu menjadikan jumlah barangan bantuan dihantar Malaysia mencecah 40 tan setelah melakukan penghantaran pertama barangan seberat 20 tan pada 3 November lepas. Ia merupakan sebahagian daripada 50 tan barangan berjumlah lebih 7 juta ringgit yang dikumpulkan untuk Ops Ihsan. Baki barangan bantuan seberat 10 tan dijangka dihantar menerusi penerbangan ketiga dalam masa terdekat. Sebaik bantuan berkenaan tiba di Mesir, ia akan diserah kepada Persatuan Bulan Sabit Merah Mesir sebagai rakan kerjasama bagi membawa masuk bantuan ke Palestin melalui pintu sempadan Rafah, Gaza. Sementara itu, Datuk Seri Fadilah Yusof yang juga Menteri Perdagangan dan Komoditi memaklumkan sarung tangan getah merupakan antara keperluan mendesak di semenanjung Gaza ketika ini. Justeru beliau berkata, Malaysia bersedia untuk menghantar lebih banyak sarung tangan getah untuk kegunaan pasukan perubatan di semenanjung Gaza. Kita sebenarnya dah pun mengumpul 100,000 dan kita masih memerlukan menanti pengesahan berapakah jumlah yang sebenarnya diperlukan. Yang sekarang ini yang akan sudah pun kita serahkan pada KLN sumbangan daripada Majlis Rubber Council sebanyak 100,000 sarung getah tangan. Dan kita juga sudah berhubung dengan syarikat-syarikat pengeluar. Kalau diperlukan, mereka akan standby untuk menyediakan sumbangan sarung tangan getah itu. Beliau ditemui pemberita selepas menyaksikan pelepasan penghantaran kedua bantuan barangan kemanusiaan untuk rakyat Palestin menerusi Ops Ihsan di Terminal Kargo KLIA. Di Pavali, satu daripada jalan dalam membangun Malaysia yang madani, hormat menghormati selain memelihara kerukunan antara kaum. Perdana Menteri berkata, kejamakan budaya di negara ini mesti terus dipertahan tanpa diganggu-gugat oleh mana-mana pihak. Tegas beliau, sebarang percubaan untuk melemahkan tiang masyarakat mesti dipatahkan dengan sikap beserta nilai dan budi pekerti yang tinggi.
Kerajaan perpaduan akan memastikan pembangunan sosioekonomi semua rakyat, pengagihan kekayaan yang lebih saksama dan bantuan kepada yang memerlukan disampaikan dengan lebih tuntas dan cekap. Kebajikan dan tahap hidup masyarakat, terutamanya masyarakat Hindu, akan terus ditambah baik dan dilindungi. Nikmat dan khazanah negara juga mesti dirasai semua secara adil dan saksama. Perdana Menteri turut mengucapkan selamat Hari Deepavali kepada semua rakyat Malaysia beragama Hindu. Bermula tengah malam tadi, pengguna lebuh raya nikmati tol percuma selama 2 hari hingga Ahad 11.59 malam. Kabar gembira itu bersempena Deepavali. Menteri Kerja Raya Datuk Seri Alexander Nantalinggi memaklumkan pengecualian tol diberi kepada semua jenis kelas kenderaan di semua plaza tol kecuali di Plaza Tol Bangunan Sultan Iskandar dan Plaza Tol Tanjung Kupang, Johor. Inisiatif dilaksana bagi meraikan kesemua rakyat Malaysia, terutamanya masyarakat India beragama Hindu yang menyambut Deepavali. Dianggar jumlah trafik dalam masa 2 hari tersebut 11.8 juta kenderaan. Dalam pada itu, PLAS dalam kenyataan memaklumkan pengguna lebuh raya masih perlu menyentuh kad Touch and Go dan melakukan transaksi Smart Tag atau RFID di Plaza Tol Kendalian PLAS untuk rekod perjalanan. Pengarah urusan PLAS, Datuk Nik Irina Nik Jaafar bagaimanapun menjelaskan tiada sebarang bayaran tol akan dikenakan. Tol percuma selama 2 hari dapat dinikmati di 92 plaza tol sepanjang lebuh raya Kendalian PLAS dan 10 plaza tol di lebuh raya Pantai Timur 2 LPT 2. Tindakan tegas menanti peniaga yang gagal patuh peraturan skim harga maksimum musim perayaan SHMMP Deepavali 2023. Timbalan Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup KPDN Fuziah Saleh dalam kenyataan menjelaskan SHMMP Deepavali 2023 dikuatkuasakan melalui Akta Kawalan Harga dan Anti Pencatutan AKHAP 2011. Peniaga yang melakukan kesalahan boleh dikenakan tindakan mengikut akta tersebut. Beliau berkata pemantauan berterusan akan dilaksana bagi memastikan 8 jenis barangan kawalan sempena perayaan Deepavali dipatuhi peniaga. Pendekatan tersebut diambil kerajaan untuk mengimbangi keperluan rakyat, khususnya bagi mereka yang meraikan Deepavali supaya tidak terjejas dan mampu membeli dengan harga yang berpatutan. Pada masa sama memastikan bekalan sentiasa mencukupi. Ini pula mengenai persiapan menghadapi banjir. 18,616 pegawai dan anggota Angkatan Tentera Malaysia ATM diletakkan dalam keadaan bersiap siaga menerusi ops murni bagi menghadapi bencana itu sekiranya diperlukan. Panglima Tentera Darat Jeneral Datuk Muhammad Hafizuddin Jantan dilantik sebagai peneraju ops murni melibatkan ketiga-tiga cabang perkhidmatan ATM dan diberi kuasa operational command ke atas atur gerak anggota. Tentera Darat Malaysia TDM dalam kenyataan memaklumkan operasi itu akan dilaksana apabila jawatan kuasa pengurusan bencana memerlukan ATM untuk membantu agensi kerajaan berkaitan dalam memberi bantuan kepada penduduk terjejas. Menurut TDM, skop penugasan ATM semasa berlaku bencana termasuklah menyediakan bantuan anggota di semua peringkat dan bantuan pengangkutan secara terhad bagi pergerakan di darat, udara dan laut. TDM juga menyediakan bantuan peralatan logistik. Hospital Medan ATM tahap 2 akan diatur gerak sekiranya hospital kerajaan terputus hubungan. TDM turut menyediakan bantuan bagi program pemulihan dan pembangunan semula selepas bencana sekiranya diperlukan. Baiklah saudara, teruskan sokongan dan bantuan untuk rakyat Palestin dari sungai ke segara. Palestin pasti merdeka. Berita pagi diteruskan dengan edisi Sabah.